Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa lagi kita di kelas online. Dan hari ini kelas kita adalah kelas yang ditajuk oleh Syria Care, satu NGO yang membantu pelarian di Syria. Dan NGO ini sekarang projek terkininya adalah pertama membina perumahan ataupun dinamakan perkampungan Malaysia di Idlib dekat sempadan dengan Turki. Dia ada dua fasa. Fasa pertama 50 buah rumah yang kos dia satu rumah lebih kurang 7,000 lebih. Dalam bentuk wakaf. Beli wakaf. Satu wakaf, satu lot RM30. Mana kalau 10 lot RM300. Jadi fasa pertama dah mula 50 rumah. Kemudian akan mula fasa yang kedua 50 rumah lagi. Yang kedua, projek Iftar As-Saimin, memberi makan, memberi iftar kepada orang yang berpuasa di kalangan pelarian Syria yang berada dalam Syria sendiri. Dan ada untuk minggu pertama dan kedua di bulan Ramadan dah cukup. Cuma Syria Care sedang mengumpul dana untuk mengumpulkan untuk Iftar As-Saimin untuk fasa yang kedua, iaitu minggu ketiga dan keempat. Jadi sesiapa yang dermawan, sesiapa yang ingin menyumbangkan untuk menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah, iaitu yang paling banyak bermanfaat kepada manusia, bolehlah membuat sumbangan. Dan untuk memberi sumbangan boleh buka page Syria Care, boleh tengok detail lah apa projeknya dengan detail, macam mana cara nak menyumbangnya. Okey, surah hari ini kita akan tadabbur surah Al-Alaq. Kalau ikut ayat awal di surah Al-Alaq ni adalah ayat yang pertama turun. Tapi kalau dari segi susunan tertib surah, dia bukan yang pertama. Yang pertama dalam Al-Quran ialah Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah ni turun dah beberapa tahun selepas turunnya Al-Alaq. Jadi itu menunjukkan bahawa susunan surah dalam Al-Quran bukan mengikut susunan waktu turun Al-Quran. Waktu turun Al-Quran lebih kepada mengikut keperluan semasa. Apa yang diperlukan masa itu, apa soalan yang ditanya, maka ayat itu turun berdasarkan keperluan semasa itu. Tapi bila disusun dalam bentuk mushaf, itu adalah wahyu daripada Allah mengikut keperluan manusia secara umum, bermula dengan surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Alaq adalah surah Makkiyah. Sudah pastilah dia surah Makkiyah sebab dia yang pertama turun. Dan ketika itu Nabi belum berhijrah ke Madinah, maka sudah pasti dia adalah surah Makkiyah. Okey, intipati kepada surah Al-Alaq yang Allah nak sebut ialah agak-agak apa dia? Kalau kita baca surah Al-Alaq dan kita menghayati maksud-maksud dia, apa dia mesej yang Allah nak sampaikan kepada hamba-hambanya? Mula dengan Iqra', bacalah. Jadi bila bermula dengan Iqra' tu ada mesej.
Sebenarnya intipati surah Al-Alaq ialah Allah nak menjelaskan, Allah nak menzahirkan rahmat dan sayangnya Allah kepada manusia, kepada hambanya. Itu yang paling besar. Yang paling besar intipati surah Al-Alaq ialah Allah nak menunjukkan, nak menyatakan betapa rahmatnya Allah kepada manusia, betapa sayangnya Allah kepada manusia. Apa bukti Allah sayang kepada manusia? Bukti Allah sayang kepada manusia ialah Allah bagi ilmu. Allah suruh manusia belajar. Sebab dengan ilmu lah manusia akan menjadi baik. Dengan ilmu lah manusia dapat membezakan yang hak dan batil. Dengan ilmu lah manusia dapat menentukan jalan kebaikan yang membawanya ke syurga dan kepada redha Allah. Dengan ilmu lah manusia dapat meningkatkan darjahnya di sisi Allah dan juga darjahnya di syurga. Semuanya dengan ilmu. Jadi benda yang paling mahal dalam hidup manusia ialah ilmu, bukan duit. Sebab tu ayat pertama turun Iqra. Bukan ayat i'mal, beramalah. Ataupun utlubu ar-rizqa. Ayat pertama carilah rezeki, bukan. Tapi ayat pertama turun ialah Iqra, bacalah. Menunjukkan apa? Allah nak bagi faham kepada manusia yang paling penting dalam kehidupan ialah ilmu. Salah satu cara mendapatkan ilmu ialah Iqra. Dan baca yang paling penting, yang paling besar faedahnya ialah baca Al-Quran. Kenapa? Sebab yang Allah suruh baca itu pastilah Al-Quran. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang diri dia. Allah nak bagi manusia kenal siapa dia. Kenapa manusia kena kenal Tuhan? Kenapa manusia kena kenal Tuhan? Sebab manusia nak apa sebenarnya? Kalau manusia nak rezeki, pemiliknya Allah. Kalau manusia nak dunia, pemiliknya Allah. Kalau manusia nak ketenangan, pemiliknya Allah. Manusia nak kebahagiaan, pemiliknya Allah. Manusia nak dapat syurga, pemiliknya Allah. Jadi apa saja yang manusia nak ada pada Allah. Dan nak apa saja daripada Allah mesti kenal Tuhan. Sebab tu ada kata-kata awaluddin ma'rifatullah. Step agama yang pertama yang paling asas ialah kenal Tuhan. Siapa kenal Allah, dia akan ikut perintah Allah, dan siapa ikut perintah Allah dia akan dapat segala-galanya. Sebab segala-gala adalah milik Allah. Dan siapa yang tak membaca, siapa yang tak berilmu, siapa yang tak kenal Allah, dia tak akan dapat segala-galanya. Sebab dia tidak kenal pemilik segala-galanya. Jadi rahmat Allah, sayang Allah kepada manusia ialah dengan cara apa? Memberi ilmu. Sebab itulah kalau kita tengok semua para Nabi, kelebihan mereka apa dia? Adakah Allah bagi harta yang banyak? Allah bagi kuasa? Allah bagi pangkat? Bukan. Hampir semua para Nabi Allah bagi Al-Quran. Allah bagi panduan. Dan hampir semua para Nabi adalah miskin. Ada yang gembala kambing, ada tukang besi, ada yang kerja dia diburu oleh musuh sahaja. Begitu juga Allah bagi pada Luqmanul Hakim al-hikmah. Walaqad atayna Luqmana al-hikmah. Bila Allah nak memuliakan seseorang, Allah bagi ilmu, Allah bagi hikmah. Tapi bila Allah bagi harta, itu petanda sama ada dia celaka ataupun dia sedang dalam proses ujian. Batu Allah benci pada Qarun, Allah bagi kunuz, harta yang bergedung-gedung dan kuncinya begitu besar. Itu tanda Allah tak sayang. Bila Allah tak sayang, Allah bagi benda yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi pada Bani Israel pada al-manna was-salwa. Itu bukan nikmat sebenarnya. Itu menyebabkan mereka lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba buka surah Al-Mujadalah ayat 11.
surah Al-Mujadalah ataupun juga dipanggil surah Al-Mujadilah, ayat yang ke-11. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikata pada kamu tafassahu, lapangkan dalam majlis. Majlis apa ni? Pastilah majlis yang paling mulia ialah majlis ilmu, majlis zikrullah. Jadi kalau kita masuk majlis dan kita datang awal, tiba-tiba ada orang datang lambat, tidak ada ruang kecuali dengan kita bangun dan kita bagi sedikit ruang yang tempat kita duduk. Maka Allah kata bila ada orang datang, maka lapangkan tempat untuk orang yang datang lewat itu. Apa hasilnya? Yafsahillah, Allah akan lapangkan kamu. Tengok nikmat. Buat kerja sikit tapi hasilnya besar. Kerja kita hanya bagi ruang kepada orang dalam majlis. Tapi balasannya apa? Allah lapangkan. Bukan lapangkan dalam majlis itu je. Bukan lapangkan hati, lapang umum. Allah lapangkan hati, Allah lapangkan harta, Allah lapangkan keluarga, Allah lapangkan pekerjaan kita. Semuanya akan jadi lapang. Bila tu? Bila kita melapangkan orang. Hanya dalam majlis yang tak perlukan kos, tak perlukan masa. Silakan kita bangun bagi ruang sikit, mungkin 2 minit je. Tapi hasilnya Allah lapangkan kehidupan kita, termasuklah di akhirat besok. Itu pentingnya ilmu. Dengan ilmu kita tahu cara nak dapat kelapangan, cara nak dapat kebahagiaan dalam kehidupan. Al-Quran bagi tahu cara nak dapat kelapangan, cara nak selesai masalah kita, cara nak dapat ketenangan ialah peduli pada orang dan bagi orang lapang. Walaupun kamu yang kamu bagi itu, yang kamu lapangkan orang tu kecil je dalam majlis ilmu dan tak sampai 5 minit, tapi Allah lapangkan keseluruhan kehidupan kamu dengan ilmu. Sebab tu Allah kata apa? Wa iza qila syuzu, dan apabila dikata pada kamu keluar. Mungkin ada orang tuan rumah tak suka ke, orang kata keluar, maka fansyuzu, keluar. Hati mungkin sakit, tapi bila kita keluar kerana mematuhi perintah Allah, hati kita akan lapang dan Allah akan redha dengan kita. Kemudian Allah kata yarfa'illahu allazina amanu, Allah mengangkat orang yang berilmu, orang yang beriman, wallazina utul ilma, dan orang yang diberi ilmu darajat. Ini kelebihan ilmu. Sebab tu ayat pertama turun ialah berkenaan dengan ilmu, bukan dengan rezeki, bukan berkenaan dengan kedudukan, bukan berkenaan dengan dunia, tapi berkenaan dengan ilmu. Ayat pertama. Sebab apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dan Allah meninggikan kedudukan orang yang berilmu darajat, beberapa darajat. Jadi kalau nak jadi orang mulia di sisi Allah, selalulah belajar, khususnya belajar tadabbur Al-Quran. Mulailah kita di sisi Allah. Walaupun mungkin nampak hidup kita simple, tapi yang paling penting di sisi Allah, kita adalah orang yang diangkat darjahnya. Okey, itu mukaddimah ataupun intipati kepada surah Al-Alaq, supaya kita bayangkan benda yang paling besar nak disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Alaq ialah tentang nilai-nilai ilmu, tentang nilai-nilai cinta dan sayang Allah kepada manusia, iaitu dengan cara menyuruh manusia membaca dan berilmu. Okey, kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata Iqra, bacalah. Bacalah dengan nama Rabbika, pencipta kamu.
Allazi khalaq, yang telah mencipta. Okey, ayat pertama sebenarnya yang sejarah ataupun sebab turun ayat ni, Nabi bila sebelum dilantik sebagai Nabi, sebelum dilantik sebagai Rasul, Nabi bila keluar rumah je tengok orang musyrikin setiap hari sembah berhala. Jadi fitrah Nabi yang suci tidak boleh terima. Jadi Nabi rasa benda tu salah dan menyanggahi fitrah semula jadi. Maka Nabi tak tenang. Nabi pun dalam disebut dalam hadis riwayat Bukhari, bagaimana permulaan wahyu, iaitu Nabi bermimpi beberapa lama daripada bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamadil Awal, Jamadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, 6 bulan. 6 bulan. Permulaan wahyu kepada Nabi ialah, iaitu Allah bagi Nabi bermimpi setiap malam, iaitu bila Nabi bermimpi, Nabi nampak macam cahaya, seperti cahaya subuh. Cahaya terang yang terbit di waktu subuh. Dalam tempoh 6 bulan. Lepas tu, Allah jadikan Nabi hubbiba ilaihi al-khala. Allah jadikan Nabi hubbiba, jadi suka untuk berkhalwat. Daripada situ Nabi pun mula pergi ke Gua Hira. Disebut dalam sejarah iaitu Nabi pergi setiap kali bulan Ramadan dalam beberapa tahun. Jadi sebelum Nabi pergi, Nabi bawa bekal daripada Khadijah radhiyallahu anha, makanan, minuman. Kemudian Nabi pergi ke Gua Hira. Jadi Nabi seronok duduk di Gua Hira. Kenapa? Sebab bila duduk dalam masyarakat Mekah ni, Nabi tak boleh, jiwa tak tentram. Sebab melihat manusia yang kufur dan syirik kepada Allah setiap hari, bahkan setiap saat. Nabi tak boleh tengok. Ini nilai jiwa orang beriman. Dia tak boleh tengok orang buat salah, tak boleh tengok orang buat dosa. Kalau dia tengok orang buat dosa, tiba-tiba dia tak rasa apa-apa, dia tak beriman kepada Allah. Dia tidak ada sensitif kepada kemungkaran. Jadi orang beriman boleh tengok je, sebab tu Nabi pesan, siapa saja tengok kemungkaran, dia kena cegah. Itu nilai iman seseorang. Kalau dia tak rasa apa-apa, makna dia tidak ada iman. Begitulah yang berlaku pada Nabi, walaupun belum turun Al-Quran. Walaupun Nabi belum dilantik sebagai Nabi ataupun Rasul. Jadi Nabi pergi berkhalwat di Gua Hira selama beberapa hari setiap kali bulan Ramadan, hasil daripada mimpi tadi. Sampailah satu masa, wahyu pertama turun. Ini ayat pertama. Sampai ayat kelima, wahyu pertama turun bukan satu surah, bukan satu surah Al-Alaq. Tapi wahyu pertama turun daripada ayat 1 sampai ayat 5. Sampai sini je. Jadi ketika Nabi berkhalwat di Gua Hira, dan turun malaikat dan peluk Nabi. Maka malaikat berkata pada Nabi, Iqra, baca. Bacalah. Maka Nabi jawab, Ma ana biqari. Nabi jawab, Ma ana biqari. Aku tak boleh membaca. Bukan Nabi bantah perintah malaikat. Bukan. Tapi Nabi nak bagi tahu, dia memang tak boleh membaca. Kan kita tahu semua bahawa Nabi buta huruf. Jadi Nabi tak boleh baca, kemudian nak baca apa? Tiba-tiba Jibril suruh baca. Jadi bila Nabi jawab tu, malaikat peluk lagi Nabi dan malaikat bagi arahan lagi kali kedua, Iqra, baca. Setelah Nabi rasa lemas, malaikat pun lepas. Lepas tu Nabi jawab kali kedua, jawapan yang sama, Ma ana biqari, aku tak boleh baca. Ada riwayat mengatakan sampai 3 kali. Jibril peluk Nabi dengan kuat dan suruh Nabi membaca, dan jawapan Nabi sama je, iaitu aku tak boleh membaca. Sebenarnya apa hikmah? Apa hikmah sampai pertama bila nak turunkan wahyu kepada Nabi, malaikat peluk Nabi sampai Nabi rasa lemas. Yang kedua, Jibril suruh Nabi supaya baca. Sedangkan Jibril tahu Nabi tak boleh baca. Jadi apa faedah
suruhan itu dalam keadaan Jibril tahu Nabi memang tak boleh baca. Macam kita suruh budak baby yang tak boleh berjalan, kita kata berjalan. Itu arahan yang sia-sia. Jadi apa hikmah? Pertama, kenapa Al-Quran turun kepada Nabi dalam keadaan Jibril peluk Nabi sampai Nabi rasa berat dan rimas dan lemas. Kemudian 3 kali pula tu. Kemudian Jibril suruh Nabi baca, sedangkan Jibril tahu Nabi tak boleh membaca. Apa hikmahnya? Apa pengajarannya? Kata ulama, sebenarnya Allah nak bagi Nabi, nak betulkan mindset Nabi, cara berfikir Nabi, bahawa yang kamu terima ni bukan benda simple, bukan benda mudah, bukan benda ringan. Jangan pandang ringan. Bukan semata-mata bahan bacaan. Bukan aku bagi kitab, kamu balik kat rumah baca kitab, habis cerita. Tak. Bila aku bagi Al-Quran ni, kamu kena faham. Ini adalah satu kerja yang sangat berat, kerja yang sangat besar, dan kerja ini kamu akan ditentang habis-habisan. Jadi Allah nak supaya Nabi bersedia dari segi mental sebelum bersedia dari segi fizikal. Bahawa Quran ini sangat berat. Sebab tu cara Nabi terima pun cara yang susah dan Nabi rasa macam lemas. Sebab Allah nak bayangkan inilah yang akan berlaku sepanjang kamu membaca dan menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat. Ini yang akan berlaku. Hidup kamu akan ditekan, hidup kamu akan dihina, hidup kamu akan dicerca dan kamu akan dihalau keluar. Ini proses. Bila dapat Quran, Allah nak gambarkan. Mesti susah. Sebab tu, lepas Nabi balik, dapat wahyu 5 ayat ni, Nabi balik ke rumah, Nabi rasa risau, Nabi rasa takut, dan bila sampai Nabi bagi kepada keluarga dia, kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Nabi nak ketenangan. Lepas diselimutkan, turun pula ayat, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, kum, bangun, bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun, jangan tidur. Jangan tidur, jangan rehat. Sebaliknya, walaupun itu waktu tidur, waktu rehat, sebaliknya, kum, bangun. Dan bangun pula bukan setengah jam. Qumil laila illa qalila. Bangun semua malam, kecuali sedikit saja. Au nisfahu, ataupun bangun separuh malam. Au zid alaihi, ataupun lebih daripada separuh malam, iaitu 2/3 malam. Awin qus minhu qalila, ataupun kurang daripada separuh. Bangun sama ada 1/3 ataupun 1/2 ataupun 2/3 malam. Adalah tadi dah kena peluk kemas-kemas oleh Jibril, dah berpeluh, dah rasa takut. Balik rumah pula nak berehat, nak tidur, Allah kata bangun. Bangun. Kenapa Allah sebut bangun? Kemudian Allah bagi tersebut, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Allah bagi dia sebab. Kenapa kamu terima Al-Quran dengan susah? Kenapa tak boleh tidur? Kenapa tak boleh rehat? Kenapa kena bangun malam? Sebab inna sanulqi, sesungguhnya kami akan campak ke atas engkau qawlan saqilan. Qawlan, kata-kata yang saqilan, yang sangat berat. Apa dia? Al-Quran. Terima dengan susah, dipeluk sampai 3 kali, sampai rasa lemas. Balik rumah, nak berehat, Allah kata jangan rehat, bangun. Bangun pula bukan sekejap, sama ada 1/3, setengah ataupun 2/3. Kemudian Allah bagi tersebab. Lepas turun Al-Quran, kamu tak boleh rehat. Kamu tak boleh berseronok. Kamu tak boleh nak berjalan-jalan. Sebab apa? Kami akan campak ke atas engkau qawlan saqila. Kata-kata yang sangat berat. Yang menyebabkan kamu akan diperangi. Bukan orang Mekah sahaja, tapi satu tanah Arab. Termasuklah keluarga kamu yang terdekat, pacik kamu. Jadi macam mana kamu boleh rehat? Macam mana kamu boleh tidur? Sedangkan kerja kamu ni terlalu besar dan berat. Kamu perlu kekuatan
fizikal dan mental, iaitu dengan bangun malam dan sentiasa berhubung dengan Tuhan. Barulah kamu jadi kuat, barulah kamu bersedia untuk menghadapi cabar yang besar dan berat. Kalau dengan setakat baca je tanpa hubungan dengan Allah, kamu tak mampu menghadapi ujian yang sangat besar dan berat. Sebab itulah bila turun je Al-Quran, bertukar terus kehidupan Nabi. Bertukar terus. Daripada sebelum ni orang yang dihormati di Mekah, orang yang digelarkan Al-Amin, tiba-tiba je bila sampai ke Al-Quran pada masyarakat, terus bertukar. Daripada yang amanah jadi majnun, gila. Jadi sahir, tukang sihir. Jadi kahin, jadi tok bomo. Semua tuduhan-tuduhan yang tak masuk akal. Dan bila solat pula dia letak isi perut, maka akhirnya satu Mekah jadi musuh kepada Nabi. Dan Nabi jadi musuh nombor satu pada orang Mekah. Hanya kerana apa? Ni, qaulan saqilah. Sebab itulah ujian berat macam mana sekalipun Nabi boleh hadapi. Kenapa? Sebab Nabi telah bersedia dari segi mental dan fizikal. Nabi dah bersedia dah. Daripada cara terima Al-Quran peringkat awal lagi. Dan cara ni sangat berbeza dengan kita. Yang menyebabkan kita tak berubah. Dulu orang puji kita, lepas baca Quran pun orang puji juga. Dulu orang suka kita, lepas baca Quran orang suka juga. Tak ada perubahan apa-apa. Tak ada halau kita, tak ada siapa maki kita. Sebab apa? Sebab kita terima Quran tak sama dengan Nabi terima Al-Quran. Nabi terima dengan susah payah, dengan rasa takut, dengan risau, dengan tak boleh tidur malam, kena bangun malam lagi. Tapi kita terima Quran macam mana? Macam mana kita terima Al-Quran? Siapa baca Quran, satu huruf 10 pahala. Seronok kan? Mana ada ustaz-ustaz, guru-guru, mak bapak kita cakap, bila kamu mula baca Quran, kamu akan hadapi ujian yang sangat besar. Kamu akan diperangi oleh orang-orang yang tak suka pada kebenaran. Siapa ada yang cakap macam tu? Tak ada. Bila kamu baca Quran, satu huruf 10 pahala. Bila khatam, kami buat majlis khatam. Kamu akan diberi hadiah kain plekat, kain batik. Macam mana kita nak berubah dengan Al-Quran? Cara kita terima Quran tu macam terima benda yang okey je. Tak ada apa-apa. Bahkan ada pula orang cakap, kalau baca Quran salah, jangan baca, berdosa. Dia pun tinggal terus. Jadi peringkat awal lagi, cara kita terima Quran dah tersasar. Dia berbeza dengan cara Nabi terima Al-Quran. Sebab itulah ramai orang baca Quran, ramai orang hafal Quran, ramai orang tadabbur Al-Quran. Dia tak mengubah apa-apa. Masyarakat sama je, bahkan lagi teruk. Tapi Nabi bila terima Al-Quran, sahabat bila terima Al-Quran, masyarakat berubah. Yang jahat jadi baik, yang merompak berhenti, yang minum arak berhenti, yang buka aurat, tutup aurat, yang rasuah berhenti, yang menipu berhenti, yang zalim ambil hak orang, semua tinggal. Sebab apa? Panduan daripada Al-Quran. Mindset mereka, Quran nak betulkan akhlak mereka. Bila aku baca, Quran nak betulkan aku. Bila aku baca, Quran nak bersihkan hati aku. Maka mereka bersedia untuk ditegur oleh Al-Quran. Mereka bersedia untuk berubah. Tapi masyarakat kita, bila baca Quran, aku nak pahala. Sedangkan Quran kutuk dia, Quran cela dia. Quran kata, kamu ni buta huruf, kamu ni macam keldai. Tak masuk. Sebab dia terima Al-Quran cara lain. Baca Quran, satu huruf 10 pahala. Bila khatam ada majlis. Dan bila khatam, satu majlis gembira apa dah. Lepas tu tak payah buka dah. Sangat-sangat tersasar dengan cara Nabi terima Al-Quran. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita, yang berlomba nak hantar anak hafiz Quran, yang berlomba nak khatam Al-Quran, yang berlomba nak apa lagi, nak taranum. Sebab dia tak rasa Quran tu ada tanggungjawab yang besar. Quran tu tujuannya nak betulkan akhlak dia. Quran tu nak memberi tanggungjawab pada kamu, lepas kamu beramal, wajib kamu sampaikan. Sehingga Al-Quran mengatakan, siapa yang tak menyampaikan, Allah melaknat dia. Dah belajar, dah tadabbur tapi tak sampaikan. Allah kata pada Al-Quran, lu'inal lazina kafaru min ahlil kitab, lu'inal lazina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud, innal lazi
Surah Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Quran cakap apa? Sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu, apa yang kami turunkan, dia tahu tapi dia tak sampaikan. Dan kami telah jelaskan Al-Quran tu, dah sampai mesej, dah jelas, dah clear. Tapi dia tahu tapi tak sampaikan. Maka Allah kata, ulaika allazina yal'anahumullah. Itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Dan wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh semua para pelaknat. Bila dia baca Quran, bila dia belajar, tapi dia tak sampaikan. Quran melaknat dia, tapi dia tak rasa apa-apa. Sebab apa? Mindset dia nak pahala. Mindset dia nak khatam. Bukan nak mendapat teguran daripada Al-Quran. Jadi akhirnya, membaca Al-Quran tak mengubah apa-apa. Sebab cara kita terima Al-Quran sangat berbeza dengan cara Nabi menerima Al-Quran. Okey? Sepatut kita bagi tahu pada anak kita, bagi tahu pada pelajar kita ni, bila start baca Quran, ingat qaulan thaqila. Bila start baca Quran, ada tanggungjawab, kena faham. Kalau tak faham, Allah kata keldai. Kalau tak faham, Allah kata macam binatang ternak. Kalau dah faham, kena beramal. Kalau faham tapi tak beramal, Allah kata kabura maqtan. Sangat besar kemurkaan Allah kepada orang yang tahu tapi tak beramal. Kalau dah beramal, kena satu lagi, kena sampaikan. Sebab bila dah beramal, dah tahu tapi tak sampaikan, Allah laknat. Ingat bagi tahu anak, bagi tahu pada isteri, bagi tahu pada pelajar kita, bagi tahu pada sesiapa saja yang kita bagi Quran, supaya mindset dia bersedia. Oh, rupa-rupanya Quran nak mengubah kehidupan aku dan nak mengubah kehidupan masyarakat. Kalau setakat baca, dia tak akan mengubah apa-apa. Okey? Ini penting ni. Cara kita terima Al-Quran menentukan kita berubah ikut Al-Quran ataupun sekadar kita baca simpan. Okey? Kemudian Allah kata apa? Bacalah dengan nama Tuhan engkau. Kenapa dikaitkan baca dengan nama Tuhan? Kata ulama, sebab Allah nak bagi tahu, bila kamu baca, kamu kena ingat yang kamu baca ni bukan kata-kata manusia. Yang kamu baca ni bukan kata-kata pemimpin, tapi kata-kata pencipta manusia. Jadi bacalah dengan bismillah supaya kamu fokus kepada maksud dia. Kamu fokus kepada maksudnya. Sebab bila Rab, apa makna Rab? Rab ni pendidik, pencipta, pemilik, pengurus. Jadi kalau pendidik yang bagi sesuatu perintah, pasti ada kebaikan untuk kamu. Maka bila baca, mula dengan bismillah dan fokus apa yang Tuhan kamu yang mencipta kamu nak sampaikan. Tuhan tak mungkin cakap benda yang kosong. Tuhan tak mungkin cakap benda yang sia-sia sebagai pengelipu lara. Tak, itu bukan kerja Tuhan. Jadi mula dengan bismillah, kemudian perhatilah sebab dia datang daripada Rabb, pencipta. Mungkin ada orang kata, Ustaz tengok, Allah suruh baca je. Iqra. Mana ada Allah kata tadabbur? Mana ada Allah kata bacalah sampai faham? Tak ada. Baca je. Jawapannya ialah, sebenarnya bila sebut baca, apa sahaja bahasa, maksud dia lah baca supaya dapat ilmu. Tak ada baca dan sampai tak faham dan tak dapat ilmu. Itu bukan baca. Kalau baca tak faham, baca tak dapat ilmu, sebenarnya dia belum baca. Sebab tujuan membaca ialah untuk mendapat ilmu. Jadi tak perlulah sebut tadabbur ataupun baca sampai faham. Sebab itulah bila mak bapak kita suruh kita baca buku ni, kita boleh faham lah makna mak suruh baca sampai faham. Bila kita pergi sekolah, cikgu bagi tahu pada kita, baca buku ni. Bila balik rumah baca, dia tak sebut baca sampai faham, tapi understood. Bila sebut baca, mesti baca sampai faham. Jadi tak perlu dipertikaikan. Baca kena faham ataupun baca saja. Tak perlu. Sebab mana-mana bahasa bila sebut baca, maksudnya baca untuk faham dan dapat ilmu. Sebab itulah bila kita hantar anak ke sekolah, kita suruh dia belajar.
kita suruh dia membaca, kita suruh dia menulis. Tapi matlamatnya apa? Sekadar baca dah khatam buku? Bukan. Matlamatnya supaya baca, faham, dapat ilmu. Sebab kita yakin dengan ilmu ni, bukan dengan bacaan. Bacaan hanya sebagai satu wasilah, cara untuk dapat ilmu. Kita yakin dengan ilmu saja anak kita akan cerah masa depan. Kalau setakat baca tak faham, baca khatam, dia tak akan ke mana. Yang tu kita faham. Bila hantar anak ke sekolah, kita faham. Kita suruh dia baca, makna baca sampai faham, sampai dapat ilmu. Tapi dalam bab Quran ni, ustaz cakap ke, guru cakap ke, mak bapak kita cakap ke, kita tak faham. Kita faham setakat baca dapat pahala je. Tak faham, baca sampai faham apa yang Allah perintah dan sampai kita beramal. Kita tak faham sampai ke situ. Sedangkan Quran dengan buku-buku sekolah, Quran lagi mulia. Kalau buku sekolah baca kena faham supaya dapat ilmu, walaupun kadang-kadang ilmu tu tak penting pun, sains, matematik. Kita faham. Tapi bila kitab Allah, kata-kata Allah tak masuk dalam kepala, baca dan lagi 10 kali wajib faham. Sebab dia kata-kata pencipta, tak masuk tu. Sebab itulah 7 keturunan baca khatam, baca khatam, baca khatam. Sedangkan dia kitab yang mulia. Dia adalah hudan, petunjuk. Dia adalah rahmat, dia adalah syifa. Takkanlah sekadar baca kamu dapat ilmu. Okey? Baca sampai faham. Sebab tu baca dengan nama Tuhan engkau. Kenapa kena baca dengan nama Tuhan? Kenapa kena baca kitab Allah? Hebat sangat ke kitab Allah ni? Allah beritahu sebab allazi khalaq. Sebab wajib baca dan wajib faham dan wajib ikut arahan dia. Sebab dia sangat hebat. Apa kehebatan Allah? Allazi khalaq. Dia mencipta. Kita buku cikgu, buku sekolah pun kita baca, sedangkan penulis bukan mencipta pun. Buku pemimpin pun kita baca, sedangkan pemimpin bukan mencipta pun. Tapi kita baca, kita hayati, kita faham. Dan kita nak jadi macam dia. Dia bukan pencipta, dia hanya pemimpin. Tiba-tiba buku pencipta, bukan pencipta kita je, pencipta mak bapak kita, pencipta nenek moyang kita, pencipta langit dan bumi, pencipta segala-gala. Tiba-tiba kita baca simpan. Jadi seolah kita tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa kebesaran Tuhan punya buku tu. Itu menyebabkan akhirnya kita baca tak memberi apa-apa kesan dalam hidup kita. Hidup kita ke utara, Quran suruh kita pergi ke selatan. Mulut baca Quran, Quran kata pergi ke selatan. Hidup kita pergi ke utara. Terbalik. Okey? Baca dengan nama Tuhan engkau. Sebab apa kena baca Al-Quran yang diturunkan oleh Allah? Sebab dia mencipta. Okey. Allah tak sebut dia cipta apa ni? Allah tak sebut dia cipta apa? Sebelum saya pergi ayat kedua, saya nak sebut satu lagi, Iqra. Iqra ni makna baca. Dan tujuan baca ialah untuk dapat ilmu. Dalil daripada Quran ataupun hadis yang menunjukkan baca untuk dapat ilmu ialah Allah sebut dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ayat 1 dan 2. Ar-Rahman. Allamal Quran. Allah kata apa? Ar-Rahman. Allah yang Maha Penyayang. Sebab tu saya sebut tadi, intipati yang paling utama dalam surah Al-Alaq ialah Allah nak beritahu betapa sayangnya Allah kepada manusia, betapa cinta, betapa rahmatnya Allah kepada manusia dengan cara Allah bagi Al-Quran. Dengan cara Allah bagi ilmu. Supaya manusia kenal Tuhan dan akhirnya manusia taat kepada Allah, maka dia akan dapat segala-galanya. Jadi dalam surah Al-Alaq Allah guna perkataan Iqra. Tapi surah Ar-Rahman Allah guna perkataan apa? Sayangnya Allah yang bersifat Ar-Rahman, Allah kata apa? Allamal Quran. Yang mengajar Al-Quran. Yang mengajar Al-Quran. Allah tak kata dah Ar-Rahman yang membacakan Al-Quran pada Muhammad. Tak. Sekarang Allah dah tukar perkataan. Allama. Apa makna allama?
Bila allama makna mengajar. Bila mengajar mesti ada ilmu. Satu proses pengajaran tak mungkin berlaku melainkan di akhirnya mesti dapat ilmu. Saya mengajar Muhammad, Muhammad mesti dapat ilmu. Saya belajar daripada ustaz, saya mesti dapat ilmu. Itu dipanggil proses pengajaran. Tak mungkin mengajar ataupun belajar tapi tak dapat apa-apa. Sekarang Allah guna allama, bukan membaca dah. Okey? Satu, ada dalil yang pertama. Baca tu kena faham. Yang kedua, dalil kedua, ini surah Ar-Rahman. Surah Al-A'raf. Ayat 204 kan? Wa iza betul, Al-A'raf bang. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Tengok maksud dia apa dah? Allah kata wa iza quri'a, apabila dibaca Al-Quran. Tengok Allah di sini Allah guna baca, tapi tengok apa selepas itu. Bila dibaca Al-Quran hendaklah fastami'u, dengar betul-betul. Dan fastami'u lahu wa ansitu, dan hendaklah diam. Kenapa bila Allah kata bila Quran dibaca kewajipan kamu ialah diam dan dengar? Kenapa? Untuk apa diam dan dengar? Kalau sekadar baca tanpa faham, kalau sekadar baca supaya khatam, apa perlu diam? Apa perlu dengar? Ini menunjukkan bahawa bila sebut baca ada maksud dia, iaitu biarlah sampai kamu faham dan dapat ilmu. Buktinya apa? Diam, jangan bercakap, dan dengar. Fokus. Apa yang Allah cakap, apa perintahnya, apa larangannya. Jadi di sini juga menguatkan hujah bahawa bila baca mesti akhirnya berakhir dengan mendapat ilmu. Mesti ada kefahaman. Kalau tak, Allah tak kata diam dan dengar. Dan yang ketiga, baca menunjukkan mesti dapat ilmu ialah hadis Nabi SAW yang biasa kita dengar, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Tengok Nabi nak memuji segolongan manusia. Siapa ni? Nabi nak muji segolongan manusia, bahkan Nabi kata inilah manusia terbaik. Siapa ni? Siapa manusia terbaik yang Nabi puji? Khairukum, sebaik-baik kamu ialah man ta'allama, siapa yang belajar. Nabi tak guna perkataan baca. Nabi tak guna perkataan menghafal. Nabi tak guna perkataan khatam. Nabi kata sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan wa'allamahu, dan mengajarnya. Nampak tak? Kena ada dua serangkai Satu belajar, yang kedua mengajar. Kalau dia belajar saja, dia faham tapi tak mengajar, belum jadi terbaik. Belum jadi terbaik. Kalau dia mengajar tapi tak belajar, tak mungkin. Sebab syarat nak mengajar mesti belajar dan mesti berilmu. Jadi proses mengajar ni mesti ada proses ta'allum, belajar. Sekarang Nabi tak guna dah perkataan. Tak ada satu pun dalil daripada Quran ke hadis ke yang Quran ataupun hadis memuji orang yang membaca Al-Quran, sehingga Nabi kata orang yang terbaik ialah orang baca Quran, ataupun orang yang terbaik ialah orang yang menghafal Al-Quran. Tak ada. Orang yang terbaik ialah orang yang tarannum Al-Quran. Tak ada. Yang ada ialah sebaik-baik kamu belajar Al-Quran dan menyampaikannya. Okey? Cukup jelas Jadi kalau orang tanya Allah suruh baca, betul. Tapi baca sampai dapat ilmu. Apa dalil? Ar-Rahman 'allama al-Quran. Dan bila dibaca Al-Quran, kena diam, dengar, fokus maksud ayat tu. Dan juga hadis Nabi puji, manusia terbaik ialah bukan yang baca yang khatam, tapi yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Okey.
Kita pergi kepada surah Al-Alaq. Kemudian Allah kata apa? Baca dengan nama Tuhan engkau yang telah mencipta. Umum. Bila Allah tak sebut mencipta apa, sebenarnya Allah nak bagi tahu. Kaedah dia, bila Allah tak sebut cipta apa, sebenarnya Allah dah sebut tu. Secara mafhum mukhalafah. Bila Allah tak sebut cipta apa, sebenarnya Allah dah bagi tahu. Bagi tahu apa? Mana Allah cipta apa-apa saja. Sebab kalau Allah kata, bacalah dengan nama Tuhan yang mencipta langit. Mungkin orang kata, oh, Allah cipta langit je, tapi tak cipta bumi, tak cipta manusia. Kalau Allah kata, bacalah dengan nama Tuhan engkau yang mencipta hujan. Oh, orang kata pula, oh hujan dia Allah cipta, langit tak, bumi tak. Jadi Allah tak sebut, menunjukkan apa? Tidak ada satu yang ada kat dunia, mereka semua makhluk. Semua yang dicipta oleh Allah. Okey? Kemudian ayat kedua, Allah nak bagi tahu khusus. Yang ini umum, mencipta secara umum apa-apa saja. Tapi Allah nak bagi tahu secara khusus, dalam banyak-banyak ciptaan Allah, makhluk atau penciptaan yang paling mulia. Apa dia? Apa dia? Manusia ke, jin ke, malaikat ke, haiwan ke? Allah kata khalaqal insan. Dia telah mencipta insan, manusia. Bila Allah sebut umum, lepas tu sebut khusus, maknanya Allah nak bagi tahu dalam banyak-banyak makhluk yang dicipta Allah, yang paling mulia ialah manusia. Bagaimana Allah sebut dalam banyak ayat lain kan? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah cipta manusia dalam sebaik-baik kejadian. Walaqad karramna bani Adam. Allah kata kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi makhluk yang paling mulia ialah manusia. Kemudian Allah sebut pula, manusia walaupun mulia, tapi jangan sombong. Kenapa? Sebab Allah cipta manusia min alaq. Dari apa mana alaq? Ini nama surah. Nama surah, iaitu seketul darah. Seketul darah. Alaq ni macam tergantung. Alaq, macam Nabi kata, 7 golongan yang berjaya daripada mahsyar, yang mendapat bayangan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorangnya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Lelaki yang qalbuhu, hatinya mu'allaq. Mu'allaq ni tergantung di masjid. Ini sebagai simbolik lah. Orang yang berjaya mendapat bayangan arash Allah di pada mahsyar, salah seorang yang lelaki yang hati dia sentiasa ada dalam masjid. Seolah Nabi kata hati dia macam kipas. Macam kipas ataupun lampu yang tergantung di masjid. Duduk kat situ je. Walaupun fizikal dia, badan dia dekat luar, tapi hati dia sentiasa ada dalam masjid. Rindu nak pergi masjid. Bila duduk dalam masjid tak nak keluar. Bila keluar nak masuk. Jadi mu'allaq daripada perkataan alaq, iaitu tergantung, iaitu seketul darah yang tergantung. Ada ahli tafsir mengatakan ada isyarat Allah beritahu darah yang tergantung, iaitu Allah nak beritahu manusia ni berasal daripada darah yang bergantung. Maka Allah nak beritahu manusia yang berjaya ialah manusia yang hatinya sentiasa bergantung pada Allah, hatinya sentiasa berserah, bertawakal pada Allah. Siapa yang hatinya terputus, tidak bergantung pada Allah, manusianya akan rosak dan akan hancur. Jadi hati kita letaklah sentiasa bergantung kepada Allah. Jangan bergantung pada makhluk. Selagi kita bergantung pada makhluk, kita akan lemah. Okey? Itu satu. Yang kedua, itu bab bergantung. Yang kedua, seketul darah. Kenapa darah? Allah nak bagi tahu satu kehebatan Allah. Kehebatan Allah pada Allah boleh cipta manusia yang kuat, yang boleh berjalan, yang boleh bercakap, berdegar-degar. Kadang-kadang bercakap je ribu-ribu dengar. Tapi Allah nak bagi tahu kamu sebenarnya dicipta daripada benda yang hina, iaitu darah.
maka jangan sombong. Jangan sombong. Kamu kalau ada darah di badan kamu simpan ke kamu basuh? Kamu simpan, kamu basuh. Kalau ada kat pakaian, terus kamu tak pakai. Sebab darah adalah hina. Darah adalah hina. Jadi, sebenarnya Allah nak bagi tahu asal usul kita supaya apa? Jangan sombong. Sebab boleh kata hampir semua manusia sombong sebab dia tak sedar asal usul dia. Maka salah satu cara Allah nak manusia tunduk pada Allah ialah dengan mengingatkan nikmat yang besar yang Allah cipta dia, dan dia sebenarnya terlalu hina di sisi Allah sebab dia hanyalah darah. Dia hanyalah darah. Kadang-kadang orang yang paling mula di sisi kita kan, tapi bila badan dia penuh dengan darah, kita basuh dulu, kita tak peluk terus sebab ada sesuatu yang menghinakannya, iaitu darah. Okey? Dan darah ni sebenarnya proses ciptaan manusia sebenarnya daripada apa? Asalnya apa? Darah ke apa? Kalau Adam bermula dengan tanah, turab. Tapi kalau manusia lain bermula daripada apa? Air mani. Proses pertama air mani, yang kedua barulah darah. Yang ketiga mudrah. Ini alaqah. Dan alaqah ni mufrad, satu. Kalau banyak, alaq. Kemudian daging. Daging dia panggil apa? Mudrah. Kemudian lepas daging, izam. Tulang. Izam. Lepas tu barulah terbentuk jadi manusia. Dalam hadis disebut air mani ni dalam tempoh 40 hari. Kemudian darah 40 hari. Daging 40 hari. Lepas daging ni dia dah terbentuk, dia terbentuk 40 campur 120 hari. Semua ni 120 hari. Sama dengan 4 bulan. Bila sampai sini je, manusia dah terbentuk. Dan Allah hantar malaikat untuk meniupkan roh dalam badan manusia ni yang telah berbentuk setelah berlaku proses ni. 40 hari ataupun 4 bulan. Bila sampai 120 hari, ditiup roh. Maka dicatat ajalnya, rezekinya, celaka ataupun bahagianya. Jodoh tak ada. Okey? Sebab itulah lepas 120 hari, kalau gugur, dia kena mandi, kena kafan, kena solat. Dan boleh diakikahkan. Walaupun dia tak sempat hidup di luar, boleh diakikahkan, tapi bukan sunat muakkadah. Sebab apa? Kenapa kena mandi, kena solat, kena kafan? Sebab dia telah terbentuk sebagai manusia dan boleh bagi nama. Tapi kalau gugur sebelum proses 120 hari, boleh tanam di mana-mana dan tak payah mandi, tak payah solat, tak payah akikah, tak payah bagi nama, sebab dia bukan makhluk, dia bukan manusia. Boleh? Okey, ini proses dia bermula air mani. Tapi dalam surah Al-Alaq Allah sebut yang mana ni? Air mani ke darah? Darah. Alaqah. Kenapa tak sebut daripada awal? Sebab yang saya sebut tadi, ada ulama mengatakan Allah nak kaitkan. Walaupun darah ni bukan proses yang pertama, tapi Allah nak kaitkan manusia yang hebat, manusia yang berjaya ialah manusia yang sentiasa bergantung kepada Allah. Sebagaimana darah tu sebelum jadi daging, dia bergantung kat rahim perempuan. Jadi kebergantungan manusia kepada Allah menunjukkan manusia itu kuat dan manusia itu hebat. Bukan ini proses pertama. Okey. Yang kedua, Allah nak bagi tahu hina lah. Darah ni adalah satu benda yang hina. Jadi
Jangan sombong. Jangan sombong. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani min ad-dahri ma lam yakun syai'an mazkura. Manusia ni pernah tak datang pada mereka satu masa yang lam yakun syai'an mazkura, yang tak pernah disebut oleh sesiapa pun. Maksud dia ialah kita sebelum lahir ni, sekarang orang sebut kita kan, orang sebut nama saya, isteri sebut, anak sebut, mak bapak saya sebut, kawan-kawan sebut. Tapi sebelum saya lahir, ada siapa sebut saya? Lam yakun syai'an mazkura. Manusia sebelum dilahirkan bukan sesuatu yang disebut oleh sesiapa pun. Mak bapak kita pun tak tahu kita. Jadi Allah nak beritahu nikmat Allah daripada tak ada apa-apa, tak ada siapa ingat, tak ada siapa sebut, tiba-tiba aku cipta kamu, dah besar, dah terkenal, orang sebut nama kamu, tiba-tiba kamu lupa aku. Jadi ingatlah asal usul kamu. Okey, boleh Pukul berapa jam? Okey, kita ambil satu ayat lagi. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan baca dengan pencipta engkau. Al-Akram, paling mulia. Okey, Allah ulas sekali lagi, Iqra. Tadi dah sebutkan apa hikmahnya. Ahli tafsir mengatakan Allah nak tekankan pentingnya baca. Sebab dengan baca kamu dapat ilmu, dengan ilmu kamu tahu kebenaran, dengan ilmu kamu kenal Tuhan, dengan ilmu kamu akan jadi bahagia. Maka Allah nak sebut sekali lagi, baca ni terlalu penting. Allah ulang kali kedua. Kemudian Allah kata, bacalah dan Tuhan engkau yang maha mulia ataupun paling mulia. Ada pendapat mengatakan, bukan ulang. Yang atas ni baca dengan Tuhan sebagai pencipta, Rabb. Rabb. Yang bawah pula baca dengan Tuhan engkau bukan sebagai pencipta, tapi sebagai pemberi rezeki, sebagai penurun Al-Quran, sebagai pembuat undang-undang. Jadi Akram ni Allah nampak mulia kepada, Allah lebih nampak mulia. Satu, Allah cipta kita dah mulia, Rabb. Tapi yang paling lagi mulia, lagi menunjuk Allah mulia pada kita pada Allah turunkan Al-Quran. Ar-Rahman allama Al-Quran. Kalau Allah cipta kita tanpa Al-Quran, kita macam haiwan. Jadi kita menjadi mulia sebab ada Al-Quran. Maka Allah tekankan, bacalah. Yang pertama sebagai Allah sebagai pencipta. Yang kedua sebab Allah sangat mulia dengan menurunkan Al-Quran. Kemudian allazi yang allama telah mengajar. Dah keluar ada perkataan allama. Mula-mula Iqra, kemudian allama. Menunjukkan apa? Baca mesti ada proses belajar. Baca mesti ada proses pengajaran. Kalau tak mungkin dapat ilmu. Tuhan yang maha mulia yang telah mengajar bil qalam, dengan pen ataupun pena. Sekarang Allah nak beritahu kelebihan, kehebatan pen. Kehebatan pertama apa dah? Makhluk pertama Allah cipta pen. Lepas Allah cipta pen ataupun al-qalam, Allah perintah pada qalam, uktub, tulis. Maka qalam bertanya pada Allah, maza aktub, aku nak tulis apa ni? Allah kata, tulis apa yang berlaku, apa yang akan berlaku sampai kiamat. Maka pen pun mula menulis, iaitu mencatat setiap amalan manusia, yang kecil, yang besar, yang dulu, yang sedang, yang akan datang, semua dicatat. Satu kemuliaan pen, iaitu makhluk yang pertama dicipta. Yang kedua, Allah nak beritahu kelebihan pen ialah dia adalah salah satu alat untuk kamu dapat ilmu. Percayalah, kalau tak ada pen, anak kita tak dapat ilmu kat sekolah. Dia pergi dengar aja. Hari ini mendengar saja, minggu depan mendengar, sampai 3 tahun tak dapat ilmu. Melainkan dia mencatat. Dan juga dia mesti belajar daripada buku. Buku tu terhasil daripada pen. Asal-asal buku tu, termasuk Al-Quran, ditulis dengan pen.
Kalau kita pen tak ada, kita tak akan belajar kitab Sahih Bukhari. Kita tak akan belajar sunnah-sunnah Nabi. Sebab semua sunnah Nabi itu dikumpul dengan pen. Ulama mengatakan qayidu al-ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulis. Macam saya mengajar ni, kalau tak tulis besok lupa. Sebelum besok petang ni dah lupa dah. Tapi kalau kita tulis dalam nota, kalau nota tu tak hilang, tak lupalah, boleh buka balik. Jadi pen salah satu cara untuk mendapat ilmu selain daripada membaca. Okey? Dan kita tak mungkin membaca kalau tak ada buku yang ditulis oleh pen. Pentingnya pen. Okey. Ada seorang student saya, dia catat apa yang saya tulis ni dah habis berpuluh-puluh batang pen. Kalau tak ada pen tu dia tak boleh catat. Kalau dia tak boleh catat, dia tak boleh mengajar. Sebab dia mengajar apa yang saya sampaikan. Kalau dengar saja dia tak boleh ingat semua, maka dia catat. Buku dah berpuluh-puluh, pen pun mungkin dah beratus batang pen habis. Pentingnya pen untuk mendapat ilmu. Kemudian Allah kata, apa yang Allah ajar ni? Allama, dia telah mengajar manusia ma lam ya'lam, apa yang dia tidak ketahui. Tengok Allah bagi tahu, Allah yang mengajar manusia. Allah mengajar manusia. Apa yang Allah nak bagi tahu? Mana bila kita ada ilmu jangan sombong. Sebab apa? Allah yang ajar. Bukan sebab kita pandai. Bukan sebab kita otak ni geliga, otak cerdik. Tak. Kita dapat ilmu sebab Allah ajar. Berapa ramai yang belajar banyak tapi tak dapat ilmu. Pergi Mesir 10 tahun tak boleh nak mengajar. Tapi ada orang belajar 1 hari, dia boleh mengajar sampai 2-3 hari. Sebab apa? Allah yang bagi ilmu. Jadi bila Allah sebut dia yang mengajar, jangan sombong. Bila ada ilmu je, jangan sombong. Ingat, Allah yang ajar. Dan kalau Allah nak bagi hilang ilmu kita ni, kita dah belajar banyak, dah ingat banyak, tiba-tiba masuk kelas, lupa habis. Itu bukti ilmu tu daripada Allah. Kemudian yang kedua, Allah bagi tahu jangan sombong. Sebab kamu asalnya zero. Ma la ya'lam. Kamu tak tahu apa-apa. Termasuklah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak tahu apa-apa. Cuba buka surah Asy-Syura ayat 52. Buka surah Asy-Syura ayat 52. Ini bukan nak merendahkan Nabi, tapi nak bagi tahu kehebatan kebesaran Allah dan kelemahan manusia secara umum. Surah Asy-Syura ayat 52. Okey, Allah kata apa? Wa kadzalika ja'alna, demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ruhan. Ruhan itu makna Al-Quran. Ada ketika Quran disebut dalam Al-Quran sebagai nur, cahaya. Ada ketika Allah guna perkataan ruh. Menunjukkan apa? Semua tu ada tujuan. Allah nak bagi tahu badan manusia ada roh. Kalau roh keluar, badan mati. Kalau roh keluar daripada badan berpisah, jasad kita mati. Tak ada faedah dah. Orang tanam je. Orang tak simpan. Sama juga hati manusia, dia akan mati kalau tidak ada Al-Quran. Maka Al-Quran tu ibarat roh kepada hati. Siapa yang tak baca Quran, siapa tak menghayati Al-Quran, sebenarnya orang tu dah mati. Kalau kita tengok sekarang, agak-agaklah yang mati pasal COVID-19 dengan yang mati sebab tak faham Al-Quran, agak-agak yang mana paling ramai? Yang mana paling ramai? Sudah pastilah yang paling ramai ialah yang mati sebab tak faham Al-Quran. Dan bilangan tu bukan satu hari mati, seorang satu hari, seorang 3 orang satu hari, tak. Kadang-kadang mungkin beratus-ratus setiap hari ada orang mati sebab tak faham Al-Quran. Ini yang paling menakutkan. Sebab tu Allah namakan Al-Quran adalah roh. Bila tak ada roh, hati kamu sebenarnya telah mati. Kemudian Allah kata apa? Ma
ma kunta tadri. Kamu wahai Muhammad tidak tahu. Mal kitab, apa itu kitab? Kamu tak tahu apa-apa pasal Al-Quran. Walal iman, dan iman pun kamu tak tahu. Siapa yang cakap? Bukan saya. Bukan saya cakap. Yang cakap ialah Allah. Sebab itulah jangan setengah orang tu memuja Nabi sampai melampau. Sedangkan Nabi dah pesan, jangan kamu melampau dalam memuja aku sebagaimana Bani Israel melampau memuja Nabi Isa sampai anggap Nabi Isa itu Tuhan. Jangan kamu buat aku macam Bani Israel buat kepada Nabi Isa. Ada orang anggap Muhammad ni nur, Muhammad ni tahu segala-gala sebelum dicipta. Nabi Adam pun tahu dah Nabi Muhammad akan dicipta. Itu semua tak ada dalil. Bahkan Al-Quran kata, Nabi Muhammad ni engkau tak tahu apa-apa pun sebelum diturunkan Al-Quran. Iman pun kamu tak tahu. Tetapi kami jadikannya sebagai nur, cahaya yang kami menunjukkan dengannya siapa yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami. Dan engkau pasti dapat menunjukkan pada manusia jalan yang lurus, iaitu memberi ilmu. Bila Nabi Muhammad boleh bagi ilmu pada kita? Setelah Allah turunkan Al-Quran. Sebelum tu Nabi tak tahu apa-apa dan tak boleh tunjuk apa-apa. Sebab tu Nabi pergi ke Gua Hira. Sebab Nabi tak tahu nak bagi apa, nak sampai apa pada orang musyrikin Mekah. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ayat 5. Okey, ada soalan tak ada? Dia soalan dia kalau imam tengah membaca. Jadi soalan dia makmum kena dengar ke makmum kena baca? Baca apa? Makmum baca apa ni? Oh, Al-Fatihah. Okey, hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum, ulama beza pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca Fatihah dalam semua solat 5 waktu. Sama ada solat jahriyah, maghrib, isya dan subuh, apatah lagi solat yang sirriyah iaitu solat zuhur dan asar. Jadi dalam mazhab Syafi'i, habis imam baca Fatihah, katalah solat maghrib, waladdallin amin, makmum wajib baca Fatihah. Kalau tak baca, batal solat dia sebab Fatihah rukun solat. Itu mazhab Syafi'i. Dan bila habis Fatihah, dia kena terus, jangan baca apa-apa dah. Terus fokus dan dengar kepada baca imam. Berdasarkan ayat tadi, bila dibaca Al-Quran adalah kemudian dan dengar. Baca Fatihah, habis. Kemudian lepas tu, fokus pada baca imam. Okey, dalam mazhab lain, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, makmum wajib baca Fatihah ketika solat sirriyah, iaitu zuhur dan asar. Adapun solat jahriyah yang imam baca kuat, lepas imam baca Fatihah, imam baca surah, maka makmum tak wajib baca Fatihah. Fatihah tu gugur dan ditangguh oleh imam. Sebab apa? Berdasarkan dalil daripada Quran tadi. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Quran, imam sedang bacakan, apa kewajipan kamu? Jangan baca Fatihah, tapi diam dan dengar pada bacaan imam. Ini pendapat 3 mazhab lah. Tapi kita balik pada tujuan diam dan dengar, iaitu supaya makmum faham apa yang dibaca oleh imam. Tapi kalau makmum sendiri tak faham, apatah lagi imam baca surah Baqarah, surah Ali Imran, makmum pun tak pernah dengar, maka pilihan terbaik ialah makmum baca Fatihah. Makmum baca Fatihah. Paling-paling kurang dapat lari daripada khilaf, iaitu takut-takut solat dia tak sah sebab tak baca Fatihah. Kalau dia diam, tak baca Fatihah, berdasarkan ayat tadi, bila imam baca, kena diam. Tapi tujuannya tak sampai, iaitu kamu tak faham pun. Maka kalau tanya saya lah, kalau kamu tak faham apa yang imam baca, yang terbaik kamu baca Fatihah, lepas tu diam. Wallahu a'lam.
Tak, ada hadis sahih. Hadis sahih, Nabi bila solat, khususnya solat malam, disebut Nabi menangis seperti air yang mendidih. Itu hadis sahih. Jadi menangis dalam solat tak salah, apatah lagi kalau dia menangis hasil daripada dia faham dan dia menghayati maksud Al-Quran. Jadi tak salah. Bahkan Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara, orang beriman bila baca Quran sampai tahap kulit dia bergetar dan kemuncaknya dia menangis. Jadi menangis tak bercanggah dengan Al-Quran dan tak bercanggah dengan sunnah Nabi. Yang patut kita risau ialah solat 50 tahun tak pernah menangis. Ini yang takut ni. Jangan takut yang menangis. Tapi takutlah baca Quran dengan Al-Quran tak pernah menangis. Dalam solat ataupun di luar solat. Sebab Quran ni dia menegur kita. Mengingatkan kita pada dosa-dosa kita, pada kehidupan akhirat. Yang sepatutnya kalau hati kita bersih, kita menangis. Saya ingat pada satu hadis. Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, satu malam Nabi duduk bersama aku. Kemudian Nabi cakap pada aku, "Ya Aisyah, aku sayang pada engkau, tapi aku lebih sayang untuk beribadat pada Allah." Maka Aisyah pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku sayang pada engkau, tapi aku lebih sayang apa yang engkau suka. Engkau suka beribadat, silakan." Maka kata Aisyah, Nabi pun start solat, Nabi pun menangis, basah jenggut. Kemudian Nabi solat lagi, menangis lagi sampai basah paha. Kemudian kata Aisyah, Nabi solat lagi sampai basah lantai. Itu hadis sahih. Jadi menangis khususnya kerana faham Al-Quran, kerana takut pada azab Allah, maka itu adalah dibenarkan oleh agama dan tak salah, tak membatalkan solat. Wallahu a'lam. Ustaz, kenapa kadang-kadang Allah guna insan dan kadang-kadang guna kata manusia? Mungkin tak ada perbezaan. Insan dengan manusia? Oh, beza insan dengan manusia. Oh, insan bahasa Arab, manusia bahasa Melayu. Sebab tu letak jumpa perkataan manusia dalam Quran, sebab manusia bahasa Melayu. Dan sebab tu kita jumpa insan dalam Quran, sebab insan dalam bahasa Arab. Maknanya sama. Tanya, Allah akan laknat siapa yang tak menyampaikan ilmu. Terlepas tak kalau kita menyampaikan ilmu hanya kepada keluarga sahaja? Dia wajib sampaikan mengikut kemampuan kita lah. Wajib sampaikan mengikut kemampuan kita. Sebab tu Nabi kata, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Menunjukkan apa? Ikut kemampuan. Kamu ada satu ayat lah. Satu. Yang kedua, Nabi kata siapa melihat kemungkaran wajib menegurnya. Dengan apa? Dengan kuasa. Kalau tak mampu, turun bawah. Iaitu dengan bercakap. Kalau tak mampu juga bercakap, kita tak pandai bercakap, ilmu banyak. Kalau bercakap je menyakitkan hati orang. Kalau bercakap je orang lari. Maka pergi yang ketiga, iaitu benci dalam hati. Cukup. Jadi kalau kita sampai pada keluarga kita, yang lain kita tak sampai sebab tak mampu, tak berdosa. Tapi kalau kita ada kemampuan, ada kebolehan, dan kita nampak kemungkaran tu jelas, tak sampaikan juga, itu rasa macam tak selamat je. Wallahu a'lam. Bukan insan dengan manusia, insan dengan anas. Insan manusia mufrad satu, anas ramai. Beza dia insan seorang, anas ramai. Sama juga imra'atun seorang, an-nisa ramai. Itu je beza dia. Soalan dia apa? Dia kata kan setiap amalan kita akan dicatat. Jadi adakah akan terhapus sekiranya seseorang di akhir usia ketika sakit, contohnya dia tak boleh lagi melakukan solat dan ibadah wajib yang lain, sedangkan semasa sihat dia istiqamah melakukan. Tak, okey. Soalan dia,
orang ni istiqamah solat sebelum dia sakit kan, tiba-tiba bila Allah bagi musibah sakit, dia tinggal solat. Sebenarnya itulah tanda dia tak ikhlas. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, ada orang beramal dengan amalan ahli syurga bersekian lama, sehingga dekat satu jengkal lagi, maksud satu hasta tu, maksud dia ialah dah dekat-dekat nak mati dah, maka dia pun melakukan amalan ahli neraka seperti tak solat. Masa tu dia mati, dia masuk neraka. Bahkan hadis ni dijelaskan oleh satu lagi hadis yang maksudnya lagi jelas. Nabi kata apa? Ada orang pada zahirnya melakukan amalan ahli syurga, solat, puasa, haji, pada zahirnya, tapi hatinya tak ikhlas. Bila hati tak ikhlas, di hujung kehidupan, bila Allah uji sakit, dia tak solat. Itulah gambaran hatinya sebenar masa dia solat. Bahkan Allah janji dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau orang tu beriman betul-betul ikhlas, wastaqamu summa istaqamu, kemudian dia istiqamah sampai hujung hayat, sakit pun dia istiqamah juga, orang ni Allah jaga iman dia. Sebab apa? Dia ikhlas. Kalau dia ikhlas masa muda, sakit macam mana pun dia akan jaga solat. Sebab tu syaitan dah bagi kepada Allah, syaitan bersumpah depan Tuhan, aku akan sesat semua hamba engkau. Hampir semuanya akan kufur kecuali hamba engkau yang ikhlas. Kalau kita ikhlas, syaitan tak boleh kacau. Sakit macam mana kita akan solat. Tak boleh bangun, kita solat sambil baring. Tak boleh berwuduk, kita tayamum. Tak boleh bergerak langsung, kita solat sekadar yang mampu. Tinggal, tak. Itu beza orang buat dengan ikhlas dengan orang yang buat bukan ikhlas. Kadang-kadang dia salat sebab kebetulan muda, kebetulan sihat, kebetulan masjid dekat. Bila dah tua, bila dah sakit, Allah buktikan sebenarnya kamu tak ikhlas. Wallahu a'lam. Tanya tak apa cara terbaik nak menegur ibu bapa yang melakukan perkara supaya tidak mengecilkan hati. Apa cara terbaik menegur mak bapak yang melakukan kemungkaran? Pertama sekali, dakwatu bil hal. Dakwah dengan akhlak kita. Sebab tu Luqman beritahu pada anak dia, kamu lepas salat kena berdakwah, suruh orang buat yang makruf dan cegah orang buat mungkar. Tapi lepas tu Luqman nasihatkan, jangan kamu sombong, jangan jalan melenggang ataupun jalan angkat bahu. Sebab apa? Sebab tugas kamu pendakwah. Bila tugas kamu pendakwah, kamu kena tackle orang dengan akhlak. Bila kamu dah sombong je, kamu cakap macam mana pun orang tak dengar. Jadi asas pertama, kita nak berdakwah khususnya kepada mak bapak ialah akhlak yang terbaik. Jangan akhlak kita penteruk juga. Tiba-tiba kita nak tegur mak bapak tak akan dengar. Jadi pertama, betulkan akhlak kita, bahasa kita, akhlak kita dengan mak bapak selalu hormat, selalu tanya khabar dia, selalu bantu dia bila ada masalah, terus bantu. Akhlak kita dengan adik-beradik, akhlak kita dengan kawan-kawan, biar dia nampak kita ni adalah sangat-sangat terbaik. Sehingga kan dia rasa, baguslah anak aku. Masa tu kita cakap, dia akan dengar. Jadi step yang kedua, bila bercakap, guna bahasa yang paling lembut. Jangan tunjuk kita sombong, jangan tunjuk kita lebih pandai pada dia, jangan macam merendahkan mak bapak, jangan sama ada dari segi perkataan ataupun tingkah laku kita. Bila kita cakap tu lembut, bila mak bapak membantah ke ataupun menolak apa yang kita dakwah, jangan melawan dan jangan menghukum dia. Sebagaimana Nabi Ibrahim, bila dia dakwah pada bapak dia kata apa? Kamu sekarang berambus, pergi jauh-jauh, jangan pulang-pulang. Maka masa tu Nabi Ibrahim tetap berlembut. Dia kata, aku akan minta ampun kepada Allah untuk kamu. Tetap dia tunjukkan rahmat dia kepada mak bapak yang menghalau dia. Walaupun bapaknya akhirnya tak beriman, tapi bila kita buat dah terbaik, mak bapak tak beriman, itu masalah dia. Tapi jangan dia tak dengar dakwah kita sebab cara kita kasar. Jangan punca yang menghalang daripada dia menerima ataupun mendengar dakwah kita, jangan puncanya datang daripada kita.
Jadi cek dulu diri kita, akhlak kita okey tak. Kalau mak bapak kita selalu komplain kita, jarang telefon, jarang bertanya khabar, susah nak minta tolong, jangan berdakwah lagi. Betulkan dulu akhlak. Betulkan dulu akhlak. Biar dia nampak kita ni adalah anak yang terbaik. Masa tu cakaplah dengan bahasa yang beradab, dengan bahasa yang lembut, dan selalu ada bersama dia. Kalau boleh, banyak masa kita bersama mereka. Kemudian yang ketiga, bila kita tegur satu benda, dia tak dengar, kali kedua tak dengar, kali ketiga cukup. Jangan tegur benda yang sama yang kita dah tahu dia tak akan dengar, dia tak akan berubah. Cakap benda lain. Lebih baik kita cakap yang kita agak dia boleh dengar. Benda tu betul, benda tu baik, tapi dia boleh mendengar. Cerita pasal kebesaran Allah, cerita pasal tadabbur Al-Quran, cerita pasal sunnah Nabi yang tak banyak menyentuh hati dia. Wallahu alam. 3 step. Pertama, tunjuk akhlak yang baik. Yang kedua, bila berdakwah jangan tunjuk sombong, bahasa yang lembut. Yang ketiga, bila dia menolak dakwah kita, jangan marah, jangan lawan dan jangan merajuk. Banyakkan masa kita bersama dia. Dan kalau dia tak dengar lagi apa yang kita sampaikan, tukar tajuk yang lain. Yang banyak lagi kita boleh cakap. Ada 6,000 ayat. Sunnah Nabi ada beribu-ribu. Banyak benda, jangan fokus pada satu benda je. Wallahu a'lam. Mengganggu makmum membaca kuat, mengganggu orang sebelah. Jadi hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Sebab itulah baca ni tak perlu kita kuat, sekadar mulut bergerak. Dan kalau boleh kita dengar di telinga kita, tapi jangan sampai dengar telinga sebelah. Sebab tu Nabi bagi amaran, Nabi kata siapa tak pergi masjid berjemaah, bagi lelaki Nabi nak bakar rumah dia. Tapi bila lelaki dia makan bawang, Nabi kata jangan pergi. Mula-mula Nabi suruh pergi sampai nak bakar rumah. Tapi ada sebab satu benda yang kalau dia pergi mengganggu orang, Nabi kata jangan pergi. Walaupun asalnya wajib. Apa dia? Bila kamu makan bawang. Sebab bawang-bawang tu menyakiti hati orang. Menyakiti hati para malaikat. Jadi akhirnya kamu pergi ke masjid, sepatut dapat pahala. Tapi akhirnya dapat dosa. Tak payah pergi. Pergi menambahkan dosa, tak payah pergi. Sama juga. Gangguan tu umum. Makan bawang pun mengganggu. Badan berbau pun mengganggu. Baca kuat pun mengganggu orang sebelah. Orang sebelah solat dah tak khusyuk. Dengar pula bacaan kita lagi tak khusyuk. Jadi kita telah buat dosa dengan mengganggu dan menjadikannya solat tak khusyuk. Maka nasihat saya, yang baca kuat ni pastikan baca perlahan. Allah tahu yang kamu baca. Kita dah baca Fatihah dah 50 tahun. Takkan tak betul lagi makhraj. Takkan tak betul lagi tajwid. Takkan nak baca kuat. 50 tahun. Cuba kita baca Fatihah di luar salat. Lancar je, okey je. Tiba-tiba dalam salat nak sebut ha tu. Itu talbisu iblis. Itu gangguan daripada iblis. Gangguan daripada iblis. Satu, usaha dia baca perlahan. Kalau tak boleh juga, bagi saya lebih baik solat kat rumah. Supaya solat kita tak menjadi dosa kepada kita. Wallahu a'lam. Tak, okey, kita berdakwah menggunakan analogi. Sebenarnya Al-Quran pun banyak menggunakan analogi. Contoh Allah kata berhala kan. Berhala Allah guna analogi. Kalau dalam surah Al-Hajj, Allah kata kalau berhala tu lalat datang dan ambil makanan depan berhala tu. Ini analogi. Mungkin berlaku, mungkin tak. Lalat tu datang dan ambil makanan depan berhala kamu. Berhala kamu boleh tak ambil balik, rampas balik makanan tu? Tak boleh. Maka Allah kata da'ufa at-talibu wal matlub. Dua-dua lemah. Berhala pun lemah untuk mendapat balik dan lalat pun lemah untuk memulangkan balik. Jadi itu analogi yang digunakan oleh Al-Quran. Begitu juga Allah guna analogi orang yang syirik ni macam orang yang macam laba-laba buat sarang. Lemahnya orang yang syirik, rapuhnya hidup mereka seumpama
sarang laba-laba. Itu semua adalah bentuk misal ataupun analogi. Jadi tak salah. Analogi itu sebenarnya asalnya ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Bagaimana nak capai tingkatan keikhlasan yang betul-betul ikhlas? Hmm? Nak capai tingkatan keikhlasan yang betul-betul ikhlas dalam satu amalan. Macam mana cara nak capai keikhlasan yang betul-betul ikhlas? Dia susah nak cakap sebab saya pun belum tentu sampai tahap betul-betul ikhlas. Jadi syarat nak cerita sesuatu biarlah kita sendiri kan. Cuma saya boleh sebut secara umum lah. Secara umum, selagi manusia tak faham Al-Quran, selagi manusia tak ikut ajaran Al-Quran satu persatu, dia tak akan ikhlas. Sebab yang boleh mensucikan hati manusia daripada riak, daripada syirik, daripada sifat-sifat buruk hanyalah Al-Quran. Quran sebut satu persatu. Pasal syirik, pasal riak, pasal sifat munafik. Satu persatu Quran tegur. Jadi kalau kita faham Al-Quran satu persatu dan kita ikut ajaran Al-Quran satu persatu, kita akan mencapai target orang yang paling ikhlas. Tengok bagaimana sahabat kan. Bila sebut pasal munafik je, dia rasa dia. Tengok, dia rasa Quran menegur dia. Akhirnya dia menjadi lebih baik daripada sebelum ditegur oleh Al-Quran. Jadi nak ikhlas, tak mungkin. Tak mungkin. Melainkan setelah kamu memahami ayat Al-Quran satu persatu dan kamu amalkan dalam kehidupan kamu. Wallahu a'lam. Dah. Ada dua soalan lah. Ada orang wakil tanya, kalau dia baru selesai operate, macam mana dia nak solat pula? Baru sudah operate. Kena berulang. Sama je. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kata Allah tidak membebankan melainkan yang setakat dia mampu. Setakat mana dia baru sudah operatekan, apa ada kat badan dia, wajib bersihkan. Kalau ada najis, wajib bersihkan. Kalau tak boleh bersihkan, memang tak boleh dipisahkan. Kalau pisah, lagi mudarat. Maka ambil wuduk dan solat. Kalau tak boleh berwuduk, tayamum. Tepuk tangan, sapu muka, sapu tangan. Ataupun sapu tangan dulu, sapu muka. Solat atas katil je, walaupun tak menghadap kiblat. Walaupun ada najis kat badan. Sebab apa? Dia tak mampu dah buat. Dia step pertama wajib bersih. Selagi mampu boleh bersih, kena bersih. Selagi mampu berwuduk, wajib berwuduk. Selagi mampu berdiri, wajib berdiri. Selagi mampu rukuk, wajib. Tapi semua tak mampu, buat setakat yang mampu. Allah lebih tahu. Allah yang bagi sakit, Allah lebih tahu setakat mana kemampuan kamu. Yang penting jangan tinggal solat. Allah nak tengok kamu solat tak dalam keadaan macam ni. Wallahu a'lam. Masa jodoh itu betul Ustaz tak ditetapkan masa. Ya, tidak ada hadis Tidak ada hadis, tidak ada dalil ketika seseorang tu dalam kandungan ibunya ketika berusia 120 hari ataupun 4 bulan yang Allah tetapkan ajal, rezeki, amalnya. Dan yang keempat, celaka ataupun bahagia. 4 je, jodoh tak ada. Cuba carilah hadis. Kalau jumpa bagi kat saya, jodoh tak ada. Jodoh ditetapkan. Ini adalah kata-kata orang Melayu. Bila tu? Bila dia tak suka pada kawan dia. Tapi masa dia suka, kat golok pun dia pergi lagi. Walaupun mak bapak tak suka. Tapi bila tak suka, nampak macam mana Ustaz? Jodoh dah telah ditetapkan. Tapi dia bercinta 20 tahun. Mak bapak bagi calon lain, dia tak nak. Masa tu jodoh dia tetapkan ataupun pilihan kamu. Pilihan kamu. Jadi tidak ada dalam hadis pasal jodoh ditetapkan. Wallahu a'lam. Boleh kita solat sunat isyraq kat rumah sebab sekarang tak boleh pergi masjid. Subhanallah, solat isyraq, solat sunat yang terbaik di rumah. Solat sunat yang terbaik di rumah. Apatah lagi kalau kamu seorang wanita. Kalau salat fardu pun, salat fardu 5 waktu bagi wanita terbaik di rumah. Maka salat sunat isyraq lagi terbaik di rumah. Dan kita tahu, kebanyakan salat sunat Nabi di rumah. Kenapa? Sebab di rumah lebih ikhlas. Lebih jauh daripada riak. Lebih khusyuk, lebih tenang. Cuma, yang hadis mengatakan siapa yang salat subuh berjemaah, kemudian dia tunggu sampai terbit matahari.
kemudian dia tunggu lebih kurang 10 minit, dia pun solat 2 rakaat. Maka pahalanya sama seperti dia melakukan haji dan umrah yang sempurna. Itu dia kena solat isyarak di masjid ataupun di surau tempat dia solat subuh untuk dapat kelebihan haji dan umrah. Bukan solat isyarak kena buat di masjid. Kena faham perbezaan. Solat isyarak boleh solat di mana-mana. Kalau solat di rumah mungkin tak dapat kelebihan tu. Tapi kalau nak kelebihan haji dan umrah, maka dia kena, ini bagi lelaki solat di masjid, tunggu sampai terbit matahari, solat isyarak, baru dapat kelebihan. Tapi kalau dia solat isyarak di rumah, dapat tak pahala solat isyarak? Dapatlah, dapat. Cuma kelebihan haji dan umrah tak dapat. Dan saya nak ingatkan, ada ulama mengatakan hadis solat isyarak selepas subuh di masjid itu pahala dia seperti melakukan haji dan umrah yang sempurna. Ada pendapat ulama mengatakan itu hadis dhaif. Hadis dhaif. Jadi yang penting kita solat dia isyarak, itu sunnah Nabi. Itu sunnah, itu sahih. Solat isyarak di mana-mana sunnah Nabi. Tapi kalau nak dapat kelebihan haji dan umrah, itu ulama biasa pendapat. Ada kata hadis dhaif. Ada hadis, ada mengatakan hadis dhaif. Itu pun kalau nak buat kena di masjid. Tapi kalau buat solat isyarak semata-mata, insya-Allah dapat pahala walaupun di rumah. Wallahu a'lam. Cukup setakat ni, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma. Kelas akan datang insya-Allah pada hari Rabu. Surah Al-Munafiqun pukul 10.30 pagi insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.